Okay, make sure betul-betul faham bahagian yang ni. Sebabnya from now onwards, speaking kan, from now onwards korang akan jumpa graf macam ni. Maksudnya korang akan jumpa lukisan macam ni yang memerlukan korang untuk menjawab soalan menggunakan graf sedemikian rupa. Okay, boleh untuk B ni? Make sure tak ada yang tak faham. Make sure semua boleh faham. Okay, kita akan masuk bahagian seterusnya, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, bermaksud, nampak kita akan jumpa rantau-rantau yang macam ni. Dan sebab tu cikgu suruh korang fahamkan betul-betul. Make sure fahamkan betul-betul dia punya bentuk dia ni. Okay, kita tengok kat sini. Jenis-jenis garisan. Okay, kalau garisan tu, okay, jap. Cikgu ambil. Try baca dulu, fahamkan dulu. Okay. Jenis garisan yang kita akan gunakan. Kalau simbol yang kita gunakan adalah termasuk, maksudnya lebih dan termasuk ataupun kurang dan termasuk, senang cerita dia ada double line dekat situ, kita akan gunakan garisan yang padu ataupun garisan penuh. Kan, kita akan gunakan garisan macam ni. Okay, untuk rantau berlorek, kalau kita, okay, jadi yang tu, sabar dulu, kita tengok yang tu. Okay, tengok yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua. Kalau simbol dia adalah lebih tak termasuk, kurang tak termasuk, kita akan gunakan garisan putus-putus. Kita akan gunakan garisan putus-putus. Okay, itu satu. Yang ketiga dengan yang keempat. Kalau lebih dan termasuk ataupun lebih sahaja, kan, contoh kita ada garisan kat sini, kita akan ambil yang ke atas. Sama ada bahagian atas ataupun bahagian sebelah kanan, kan. Senang cerita lebih daripada atas tu. Okay, kalau kita ada kurang dan termasuk ataupun kurang sahaja, kita akan ambil yang bahagian bawah dia. Alright, okay, salin ni dekat mana-mana pun. Salinlah kat mana-mana, kat diary korang ke. Make sure faham bahagian ni betul. Banyak bahagian yang korang kena faham betul. Sebab macam cikgu cakap, untuk bab 6 ni, bab ketaksamaan linear ni, dia tak ada jalan kira banyak pun, tak ada. Dan yang penting korang faham atas, bawah, kiri, kanan, dah settle. Itu je cara dia. Sebab tu kalau boleh, nampak soalan ni, buka kertas soalan, nampak soalan ni, jawab dulu. Kan? Sebab dia sekejap je. 5 minit, 10 minit cukup dah. Dah boleh jawab. Okay, kita try buat soalan. Lorek rantau yang memuaskan setiap ketaksamaan berikut. Okay, kita tengok contoh yang pertama dulu. Y kurang daripada, kurang dan termasuk 2 tolak X. Okay, ingat ni.
Dia kurang dan termasuk. Jadi maksudnya garisan yang kita buat tu mestilah garisan penuh. Mesti garisan penuh. Okey, dia kata kurang. Kurang bermaksud kita akan ambil bahagian bawah daripada garisan ni ke bawah. So lorekkan bahagian bawah ni. Lorekkan semua yang bahagian bawah. So tu jawapan dia. Okey, baik. Nombor 1. Y kurang dan termasuk negatif 2x tambah 4. So kurang. Lorekkan semua bahagian bawah. Tak apa, nak buat anak panah macam ni tak apa. Tak ada masalah. Dalam exam nak buat anak panah pun tak ada masalah. So bahagian bawah adalah bahagian ni. So tu jawapan kita. Lorekkan bahagian bawah. Semua yang bahagian bawah daripada garisan tu. Okay, tengok yang nombor 2 dekat situ. Y tolak X lebih daripada 2. Okay, dia bagi tahu kat sini Y tolak X lebih sama dengan 2 garisan yang putus-putus ni. Bila dia kata lebih, bermaksud atas daripada garisan ni. Sini, sini, sini dan sini. So lorekkan. Okay, so ni jawapan. Okay, screenshot. Senang je kan? Selagi korang tahu bahagian mana nak dilorekkan, so itu dia. Kan? So macam yang cikgu cakap, yang ni senang, bahagian bab ni senang tapi dia 50-50 lah kalau korang salah faham. Maksudnya confused, kalau lorekkan yang bawah, dah salah. Kan dah rugi markah kat situ. So make sure fahamkan betul-betul soalannya. Okay, nombor 3, 4 dan 5 seterusnya. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Try buat. Okay. Try tengok soalan nombor 3 dulu. Y lebih daripada 3X. Jadi kita ada garisan Y sama dengan 3X kat sini. Putus-putus ni. So bila dikata kurang daripada 3X, ambil yang bawah daripada garisan ni. And then lorekkan macam biasa. Nombor 4, Y kurang dan termasuk daripada negatif X. So garisan dia, Y negatif X adalah yang ni, tengah-tengah ni. Bila dia kata kurang, ambil yang bahagian bawah.
Nombor 5. Y kurang daripada 2. Okey, kalau korang tengok garisan dia adalah garisan straight ke kanan. Straight ke kanan. Y sama dengan 2. So, bila dikata kurang, ambil garisan yang ke bawah. Semua yang ke bawah itu adalah kurang daripada 2. So, ini jawapan dia. Nombor 5. Okey, nombor 6. Kita ada X lebih dan termasuk daripada negatif 1. So, mana garisan dia? Garisan dia yang ni. Dia kata lebih ambil ke kanan. Lebih ambil yang ke kanan. Okey, nombor 7. 2Y lebih dan termasuk negatif 5X tambah 20. Lebih ambil yang ke atas. Dia macam ni je. Kalau kiri kanan, kalau lebih maksudnya kanan. Kalau atas bawah, kalau lebih maksud dia ambil yang atas. Dia itu lawanan dia. Perlawanan. Itu lawan dia. Okay, so nombor 7 ni jawapan dia adalah yang ni. Lurek kan. Okay, kita pakai warna lain lah. So ni jawapan dia. Ke atas. Okay, nombor 8. Bila dia kata kurang daripada 3, 2x tolak y kurang daripada 3, maksudnya ambil yang bahagian bawah. So jawapan dia yang bawah ni. Okay, senangnya yang bahagian ni kan. Dah macam pendidikan seni dah, main warna-warna. Okay, ada soalan? So far. Any question so far? Oh, Yazid ada tanya soalan Pintasan dia sengit macam tu. Yang mana Yazid? Soalan mana tadi? Sorry, cikgu dah pasal. Macam mana nak tahu yang macam lebih daripada dan kurang daripada tu kan? Dia macam apa ni, potong dekat situ. Potong dekat situ? Maksudnya macam mana tu? Garis pintasan dia. Oh, garisan pintasan dia. Okey, maksudnya kamu tanya untuk kalau soalan dia suruh buat garisan lah maksudnya. Betul tak? Okey, dia ada cara untuk tahu dia kan. Contoh kamu nak soalan nombor apa? 1 ke 1 sampai 8? Mana ni contoh dia? Kita try tengok ni nombor 1 dulu. Dia kalau kamu tengok negatif 2x. So apa yang kamu kena buat? Try masukkan y dengan x kat situ kan. Try masukkan y dengan x. Contoh kamu ambil je satu nilai kan. Sebab kamu anggap je kamu tengah nak upload. So ambil satu nilai. Kat sini kan kita ada y negatif 2x tambah 4 kan. Kita tahu 4 ni adalah pintasan dia. Maksudnya garisan tu mesti lalu 4. Okay, tu satu. And then kita tahu negatif 2x. Okay, jap. So, ingat lagi tak? Kita ada belajar hari tu formula untuk M. Formula dia adalah, sekejap cikgu try buat. 2 negatif y bahagi x. Jadi maksudnya pintasan y, negatif pintasan y bahagi dengan pintasan x. So maksudnya kamu tahu pintasan y dia adalah 4. Negatif ni memang formula dia, negatif 4 per x. Jadi kita tahu negatif 2 ni adalah dia punya m. So maksudnya sekejap, kita tulis m sama dengan negatif pintasan y bahagi dengan pintasan x. Ini memang formula ada dalam bab awal-awal kalau korang cek balik. Cikgu ada ajar korang itu. So m dia adalah negatif 2. Pintasan x dia adalah pintasan y dia adalah 4. So negatif 4 bahagi pintasan x. So bila kita nak cari pintasan x, pindah je naik atas. X naik atas.
negatif 2 turun bawah. So maksudnya kita akan dapat X sama dengan negatif 4 bahagi dengan negatif 2. So maksudnya pintasan X kita adalah 2. So nampak? Dia garisan tu, kamu lalu je lah. Pergi dekat 4, pergi dekat 2 buat garisan. Dia macam tu. Boleh Zik? Okay, faham je. Boleh Okay. Kita try buat nombor 2 ni. Kan alang-alang lah. Alang-alang untuk yang lain sekali. Try buat nombor 2 ni. Dengan syarat korang susun dia dalam bentuk apa? Bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ingat lagi? So Y tolak X sama dengan 2. Mula-mula anggap je simbol ni sama dengan. Tukar je dia jadi sama dengan. So Y tolak X sama dengan 2. Susun dia dalam bentuk Y. Negatif X ni pindah ke kanan. Sama dengan X tambah 2. So 2 ni adalah pintasan Y. So maksudnya kalau kita nak cari pintasan X, yang ni cikgu buat untuk korang lah, siap-siap formula. Pintasan X, untuk cari pintasan X, pintasan Y bahagi dengan M, kecerunan. So bila kita nak cari pintasan X untuk yang ni, nombor 2 ni, X sama dengan pintasan Y kita adalah 2. Kecerunan kita berapa? Kecerunan kita adalah 1, nampak? Ada 1 kat sini. Ingat formula dia adalah negatif. So negatif 2 bahagi dengan 1. So pintasan X kita adalah negatif 2. Nampak? Dia langgar kat sini. Negatif 2. So itu cara plot dia. Tak apa, nanti yang ini memang kita akan masuk nanti. Cara untuk buat plot. Okay, ada soalan lagi? Okay, beres. Cikgu anggap tak ada soalan lah. Okay, soalan seterusnya. Muka surat 81. Tengok dekat bahan korang tu. Okay, inilah bahagian dia. Bahagian yang kena lukis. So, tak apa. Ini bahagian yang kena lukis. Okay, baik. Macam yang cikgu terangkan tadi, bila korang nak plot satu garisan, kan, bila nak plot satu garisan, ada beberapa cara, kan. Pertama, dengan syarat korang kena tahu kecerunan, kena tahu pintasan X, pintasan Y sebagainya. Okay. Jadi, kita ada dekat sini, formula yang cikgu ajar tadi tu, pintasan, jadi M adalah negatif pintasan X bahagi dengan pintasan Y. Terbalik. Y bahagi X. Negatif dekat depan. Ni memang formula bukan cikgu buat sahaja. So bila kita nak cari pintasan X sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan M. Okay, salin formula ni. Bukan free ni. Formula mahal ni. Sebab tak ada dalam buku mana-mana. Okay. Bila soalan dia kata lukis graf dan lorek rantau yang memuaskan setiap kesamaan ketaksamaan berikut. Okay, untuk bahagian ni dah berapa banyak bahagian kena fokus kan. Bahagian ni memang kena fokus betul-betul. Okay, Y lebih daripada X. Step pertama korang anggap je Y tu adalah sama dengan, simbol tu abaikan je, Y sama dengan X. Okay, bila dia kata Y sama dengan X, maksud dia apa? Maksud dia garisan korang mesti lalu kosong and then mesti garisan yang straight. Maksud dia apa? Contoh, kita letak Y kita adalah 1. X kita pun mesti 1. Okay, plot. Jadi ni 1, ini 1. Tanda kat sini. Okay, kalau Y kita 2, X kita pun 2. So ni 2, ini 2. So tanda kat sini. So maksudnya garisan korang akan dapat satu garisan yang macam ni. Kan, lalu kosong, dia mesti lalu kosong dan dia akan garisan yang lurus ke atas. So itu untuk nombor contoh ni. Boleh faham tak untuk yang contoh ni? Macam mana nak plot dia? Itu step pertama. Step pertama maksudnya korang make sure bahagian mana nak kena gariskan. And then tengok simbol dia. Nampak ni, garisan simbol dia adalah lebih. Dia tak termasuk, bermaksud korang kena gunakan garisan putus-putus. So gunakan garisan putus-putus.
Lepas dah buat garisan putus-putus, tengok dia kata lebih. Lebih maksudnya ambil bahagian atas. So yang ni lah. 1, 2, 3. Lorekkan bahagian atas ni. Boleh untuk contoh ni? Okay, tak apa. Okay, tak apa. Kita tengok nombor 1. Y lebih dan termasuk daripada 1. Okay, pertama sekali tengok simbol. Simbol mesti guna garisan penuh. Ataupun solid. Garisan penuh. Okay, Y sama dengan 1. Bila ada dia kata Y sama dengan 1, bermaksud apa? Bermaksud kita cari nombor 1 dekat Y, gariskan je. Cikgu gunakan warna merah sebab nak bagi korang nampak. Nanti korang gunalah. Jangan pakai warna merah pula. Pakai pensel. So ni garisan dia. Gunakan garisan penuh sebab apa? Sebabnya dia kata lebih dan termasuk. Okay, dia kata lebih dan termasuk. Bermaksud apa? Okay, ni 1 Cikgu nak tulis 1 kat sini. Tak apalah, tak payah tulis lah. Biarlah kat sini. So ni garisan kita. Dia kata lebih dan termasuk. Maksudnya kat atas. So lorekkan macam biasa. So ini jawapan yang pertama. Easy peasy. Senang kan? Okay, boleh salin. Boleh tak? Ada yang tak faham tak? Boleh. Alright, mantap. Okay, jadi itu soalan yang pertama. Tengok soalan seterusnya. Okay, sambil tu korang fikir-fikir lah. Jangan tunggu jawapan je. Okay, soalan 2, 3, 4 dan 5 seterusnya. Okay, tengok soalan 2 dulu. Soalan 2, X kurang daripada negatif 2. So, kurang tak termasuk. Maksudnya korang kena gunakan garisan putus-putus. Okay, jadi itu step pertama, putus-putus. Negatif 2. So, anggap tak ada simbol tu, X sama dengan negatif 2. So, cari negatif 2 dekat X, buat garisan straight. Buat garisan straight. So, ni kita punya garisan. Tapi ingat, dia garisan putus-putus. So, buat balik. Putus-putus. Boleh nampak ni? Okay, ni garisan kita. Okay, cikgu bagi lebih lah. Bagi nampak sikit. Dia kata kurang. Bila dia kata kurang, bermaksud ke kiri. So, lorekkan bahagian kiri dia tu. So, ni jawapan kita. Senang je ni, bahagian ni. Cuma yang korang kena tahu garisan kat mana je. Kan, ingat Y tadi tu, soalan nombor 1 tadi, Y garisan melintang. Kalau X, dia kalau Y sama dengan nombor, garisan melintang. Kalau X sama dengan nombor, garisan menegak. Okay, tengok soalan pertama. Pertama pula. Berapa kali pertama dah. Okay, kita tengok soalan nombor 3. X tambah Y kurang dan termasuk negatif 3. Dia kata kurang dan termasuk. Maksudnya kita akan gunakan garisan penuh. Bukan putus-putus. And then cara dia macam mana? Okay, susun dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C dulu. Okay, jadi cikgu susun kat sini Y pindahkan X ke kanan. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif. Okay, tukarkan simbol dengan sama dengan negatif X tolak 3. Negatif 3 tu biar je kat situ. Anjak dia je ke tepi.
Kan, anjak dia ke tepi. Jangan tukar simbol dia. So kita ada y sama dengan negatif x tolak 3 tadi tu. Ingat cikgu ada ajar formula untuk cari pintasan x. So m kita adalah negatif 1. C kita adalah negatif 3. Pintasan y kita adalah negatif 3. So pintasan x adalah negatif C bahagi M. Negatif C, negatif 3. Bahagi dengan M, M kita negatif 1. So negatif boleh potong, negatif 3 bagi 1 dapat negatif 3. So pintasan X kita adalah negatif 3. So tanda dekat negatif 3, pintasan X negatif 3. Pintasan Y kita adalah, pintasan Y kita adalah negatif 3 juga. So dekat sini. Dah tanda dua benda tadi tu, ingat garisan dia garisan penuh. So ambil satu pembaris lah, korang ambil pembaris. Make sure garisan korang adalah lurus. Yang ni cikgu soal garisan ni bergetar sikit. Okay, ni garisan korang. Tak lurus ni. Alright, lebih kurang lah tu. Korang ambil pembaris nanti. So dia kata apa? Dia kata kurang dan termasuk. Bila dia kata kurang maksud dia apa? Bahagian bawah. So kita ambil warna biru lah. So ni jawapan untuk nombor 3. Okay, salin. Okay, boleh? Untuk nombor 2 dengan nombor 3. Okay, kita tengok soalan nombor 4 pula. Okay, soalan nombor 4. Kita ada kat sini 4y tambah x lebih tak termasuk negatif 8. So ingat, kita akan gunakan garisan putus-putus. Okay, syarat pertama korang kena tukar dia jadi y sama dengan mx tambah c. Y sama dengan mx tambah c. Kalau korang tengok dekat depan y tu apa? Depan y tu ada 4 kan? Okay, tak apa. Kita buat dulu. So kita ada 4y tambah x sama dengan negatif 8. Pindahkan x ke kanan. So kita ada 4y sama dengan negatif x tolak 8. Kita nak y saja. So y sama dengan negatif, semua ni bahagi dengan 4. So negatif 1/4 x tolak 8/4. So 8/4 boleh potong. 1, 2. So maksud dia apa? Maksud dia kecerunan kita adalah
negatif 1/4. Pintasan Y kita adalah negatif 2. Okay, kita tak selesai lagi sebab kita nak kena cari pintasan X. Okay, so pintasan X sama dengan kecerunan, sama dengan pintasan Y bahagi kecerunan. Negatif C bahagi M. So negatif 2 bahagi dengan M. M kita berapa? M kita adalah negatif 1/4. Okay, tekan je kalkulator. Nampak macam susah kan? Tekan kalkulator je masa. Biar kalkulator kira kan. So negatif 2. So siapa pakai kalkulator kelabu ni dia beruntung. Sebab tak susah. Siapa pakai kalkulator hitam kena buat lah kan. Pecahan semua tu. Sebab tu cikgu suruh pakai kalkulator kelabu ni. Senang. Okay, negatif 2 bahagi negatif 1/4. So dapat negatif 8. So bermaksud pintasan X kita adalah negatif 8. So tanda negatif 2 dekat Y. Sini 1. Tanda negatif 8 dekat X. Sini 1. Sebab 2, 4, 6. Sekejap. Negatif 8 Negatif 8 dia agak-agak dekat nombor 4 sekejap. Negatif 2. Y negatif 1/2. Okay, negatif 8. Dekat. Dia agak-agak dekat. Sepatutnya dia kena bagi ni kat tepi ni. So dekat sini. Somewhere around here. Okay, kalau ada dia bagi, sepatutnya sebab apa? Sepatutnya tepi-tepi ni dia bagi juga kan. Untuk korang plot negatif 8 tadi tu. Tapi kita anggap lah dia area sebelah ni kan. Adalah dekat area mana-mana. Kan negatif 8 tu kita anggap kita dah tandakan negatif 8. So ni garisan putus-putus kita. And then dia kata lebih dan termasuk. So bahagian atas. Lorek kan. Okay, so ni jawapan kita untuk nombor 4. Okay, seterusnya. Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Y lebih dan termasuk. Maksudnya kita akan gunakan garisan solid, garisan penuh. Okay, cara pertama nak cari garisan. Y sama dengan 2X. Okay, apa maksud dia? Bermaksud dekat sini, Y adalah 2 kali daripada X. Nilai Y mesti 2 kali daripada X. And then kalau korang tengok dekat sini, belakang ni ada kosong kan. So maksudnya pintasan Y kita adalah kosong. So garisan tu akan lalu kosong. And then Y adalah 2X. So kita letak je lah satu nilai. Contoh Y ni adalah nilai dia 1. Okay, kita try dengan X dulu. Start dengan X. Okay, contohnya X nilai dia adalah 1. Y adalah 2. Kan. So Y adalah 2. So maksudnya X1 koordinat dia 2. So tanda kat sini. X1 koordinat dia 2. Try buat X2 pula. Kalau X kita adalah 2, 2 darab 2, Y kita adalah 4. So maksudnya koordinat kita adalah 2, 4. So dekat 2, tanda 4. 4 agak-agak dekat sini. So korang dapat satu plot, gariskan. Dia akan melanggar kosong. So inilah lebih kurang garisan korang akan dapat garisan macam ni. Kalau nak senang, buat sekali negatif ni. So kita ambil lah nilai negatif 1 contohnya. 2 darab negatif 1.
So Y kita adalah negatif 1, negatif 2. So negatif 1, negatif 2 kat sini. So dah dapat 3 point ni senang nak plot. So ni garisan korang. And then dia nak lebih dan termasuk. Lebih dan termasuk maksudnya ke atas. So plotkan seperti biasa. Lorekkan seperti biasa. So ni jawapan kita untuk nombor 2, 3, 4 dan 5. Boleh tak? Senyap ke? Boleh. Boleh eh? Boleh. Ada tak faham? Boleh meh? Okay. Mantap. Alright, okay. Screenshot Salin. Screenshot Salin. Ikut korang lah. Ambil gambar. Nak pakai kamera ke, nak pakai apa ke, nak ambil gambar, tak kisah. Yang penting korang faham. Sebab ini bahagian yang paling penting. Ini je dia akan tanya. Dan habis dah pun. Kita ada beberapa soalan je lagi. Okay, soalan 6 dan 7. Okay, try buat. Asyik cikgu bagi jawapan kan? Malas buat cikgu. Cikgu nak jawapan korang pula. Okay, 6 dengan 7 ni try buat. Cikgu nak tahu pintasan Y dengan pintasan X untuk 6 dan 7. Okay, go. Okay, kita tengok Yazid ni jawapan. So Yazid cakap M 1/2. M negatif 1/2, okay. M negatif 1/2. Pintasan Y adalah 2. Pintasan X adalah berapa? Okay. Jadi pintasan X adalah negatif C bahagi dengan M. So maksudnya negatif 2 bahagi dengan negatif 1/2. Tekan kalkulator macam biasa. So negatif 2 bahagi dengan negatif 1/2. 4. Yes, betul. Pintasan X adalah 4. So plot macam biasa. So pintasan Y 2, tanda dekat 2. Kita ambil warna lain lah. Warna hijau. 2
4. So sini 2, 4. And then ambil pembaris. Cikgu tak ada pembaris ni. Okay, tak apa, cikgu ambil ni. Okay, so ni garisan kita. Bagi besar sikit. Warna hitam. Warna biru. Warna merah. Senang. Okay. Dapat sama tak? And then dia kata kurang daripada. Ambil bahagian bawah. Lorek kan macam biasa. So ni jawapan kita. Sekejap. Ada satu benda yang kita silap. Apa dia? Siapa tahu? Putus-putus. Garisan putus-putus. Yes, betul. Korang kena buat garisan putus-putus. Bukan garisan penuh. So make sure jangan silap kat situ. Garisan putus-putus. Saya nak padam ni. Tak boleh faham. Alright. Okay, garisan putus-putus Okay, tu dia. Ni jawapan korang. Okay, nombor 7. Apa dia? Dia punya ni. M dia berapa? M dia adalah 1. C dia adalah negatif 2. X dia ada berapa? Lintasan X dia adalah lintasan X dia adalah 2. Yes, betul. So plot macam biasa. Negatif 2, 2. So negatif 2 mana? Negatif 2, 2. Ambil garisan lurus. Lepas tu dia kata lebih. Ambil bahagian atas. Plotkan macam biasa. Okay, settle. So ni jawapan. Sekejap. Sorry. Kita salah ni. Sebab apa salah? Sebab korang kena susun dulu. Kan? Jangan terus ambil je. Okay, X tolak Y besar daripada 2. Okay, Y pindah ke kiri, kanan. 2 pindah ke kiri. So kita akan dapat apa? So kita akan ada Y duduk belah kanan. 2 akan jadi negatif 2. So akan ada X tolak 2. So kalau korang tengok daripada sini, kita mesti tengok daripada Y Mesti tengok daripada Y. So kalau korang tengok daripada Y kurang dan termasuk X tolak 2. So sebenarnya jawapan kita mesti ke bawah. Bukan ke atas. Cikgu silap tadi. So korang jangan buat silap yang sama. So jawapan kita yang bawah ni. So itu jawapan dia. Ingat, mesti tengok daripada Y. Susun dulu supaya bentuk dia adalah YMX tambah C. Senang. Susun je dalam bentuk tu. Bentuk dia. Bentuk arm dia.
Okay, boleh? Jadi salin dulu yang ni, yang tadi tu. Sambil-sambil tu tengok soalan yang baru tu. Okay, jadi ni soalan 6-7, boleh screenshot. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, kita sambung soalan seterusnya. So, kita ada dalam baki 14 minit ni. Boleh sempat lagi nak jawab beberapa soalan. Okay, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang mana di dalam bentuk ayat. Jadi inilah dalam bentuk ayat. Okay, tak berapa sangat clear sangat dia punya ni soalan dia. Jadi korang kalau tak clear sangat tu korang boleh tengok dekat bahan korang. Okay, kita tengok contoh dulu. Sebuah agensi pelancongan menawarkan pakej percutian ke Pulau Langkawi dan Pulau Pangkor dengan harga pakej masing-masing ialah RM250 dan RM300. Pada bulan Januari dianggarkan jumlah bilangan peserta yang mendaftar adalah tidak melebihi 100 orang dan jumlah bayaran yang diterima adalah sekurang-kurangnya RM4,000. RM4,000. Okay, jadi bila kita nak jawab soalan macam ni, okay, abaikan dulu jawapan yang kat bawah tu. Kita tengok step by step. Okay, dia kata harga Pulau Langkawi adalah 250, Pulau Pangkor adalah 300. Okay, contoh. Untuk Pulau Langkawi ni kita letak X, Pulau Pangkor ni kita letak Y. So maksudnya kalau seorang pergi ke Pulau Langkawi, RM250 harga dia. Okay. Seterusnya. Kalau kita nak cerita pasal bilangan peserta. Kalau kita nak cerita pasal bilangan peserta adalah dia kata, contoh kita nak buat X orang pergi ke Langkawi, tambah orang yang pergi ke Pulau Pangkor tidak melebihi 100 orang. So, tidak melebihi 100 orang. Kurang dan termasuk 100. Okay, jadi itu bilangan peserta. Bila kita nak cari jumlah bayaran, kita nak cerita pasal duit pula. Okay, jadi bila kita pasal duit, orang tadi tu kalau pergi ke Langkawi dia akan bayar 250. So 250 darat dengan berapa orang, tambah dengan kalau pergi ke Pangkor, Y tadi tu akan darab dengan RM300. Maksudnya kalau dia pergi ke Pulau Pangkor, RM300 darab dengan berapa orang pergi. And then dia kata jumlah bayaran yang diterima adalah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksud apa? Maksudnya ke atas dan termasuk 4,000. Lebih daripada atau sama dengan. So soalan ni dia suruh tulis je, dia tak suruh selesaikan. So ini je jawapan kita. Easy. Easy. Okay, ni jawapan dia. Ingat, kita kena make sure kalau peserta adalah peserta. Kalau duit adalah duit. Jadi bayangkan benda tu. Maklumat kiri dan kanan mesti sama. Ingat
Kalau korang nak senang, gunakan unit lah. Maksudnya tulis unit kat sini. Tulislah RM kat sini. Tulis RM kat sini. Sini pun tulis RM. Jadi korang senang nak tengok kan. Kiri dengan kanan sama tak? Jadi kalau yang atas ni bilangan orang, orang, orang. Jadi dah sama baru make sure betul. Okay, jom kita tengok soalan. Let's go, jom. Jom. Okay, tengok soalan nombor 1. Ada banyak soalan ni. Tak apa, kita buat yang mana sempat. Kelas 5 Mumtaz bercadang untuk menjual X gelas jus oren dan Y gelas jus anggur pada hari keusahawanan sekolah. Segelas jus oren dan segelas jus anggur masing-masing berharga RM2 dan RM1. Syarat-syarat penjualan minuman itu adalah seperti berikut. Ada syarat pula kan. So macam cikgu tak sure kalau korang pernah ke tak kan kat sekolah korang ada hari keusahawanan. Kan kalau waktu sekolah rendah mesti ada kan. Waktu hari kantin, waktu hari apa kan yang korang jual-jual. So kita ada kat sini harga jus oren RM2, harga jus anggur RM1. Okay, ada syarat dia. Jualan minimum bagi dua minuman itu ialah 200 gelas. Jumlah jualan lebih daripada 350. Bilangan gelas jus anggur yang dijual melebihi bilangan gelas jus oren selebih-lebihnya 50. Okay, try buat soalan nombor 1 ni. Buat macam contoh tadi tu. Make sure kiri dan kanan adalah unit yang sama. Maksudnya kalau pasal gelas, mesti gelas. Kalau ringgit, mesti ringgit. Sama kan? Okay, try buat. Cikgu bagi dalam, ada 3 soalan kan? 3 soalan, 3 minit. Okay, lepas ni cikgu petik nama lah. Baru korang cuak sikit. Okay, try buat tu.
Okey, apa jawapan dia? Nombor 1A. Jualan minimum bagi dua minuman itu ialah 200 gelas. Cepat, apa jawapan dia? X tambah Y sama dengan 200. Okey, 1A. X tambah Y. Okey, Aziz cakap sama dengan 200 kan? 2 tambah 1 kurang dari 200. Tu soalan nombor 1A ke? Darwish? Okey, kita check. Okey, sepatutnya jawapan yang korang akan dapat adalah X tambah Y lebih dan termasuk 200. Okey, so ni 1A jawapan dia. Sebab apa? Sebab X dia kata jualan minimum. Jadi maksudnya berapa kita kena jual gelas. Ingat je cakap gelas dengan gelas. So gelas, gelas. So kita ada gelas kat sini X, kita ada Y kat sini, kita ada 200 gelas. So maksudnya X gelas jus oren tambah Y gelas jus oren. Dia kata minimum. Maksudnya mesti lebih dan termasuk 200. Minimum tu maksudnya paling sikit 200. Paling banyak tak kisahlah, lebih berapa banyak pun. So nombor 1A jawapan kita adalah X tambah Y lebih dan termasuk 200. Boleh? So kita guna X dengan Y je dulu. Ingat Ingat je